Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Anwar timbalannya DAP Gesar PKR nyatakan pendirian. Cadangan itu dibuat selepas kombinasi Anwar Mukhriz tidak dapat diteruskan, kata Lok. DAP hari ini mendedahkan perancangan berkenaan kebuntuan dalam PH Plus dalam soal calon Perdana Menteri. Menurut Setiausaha Organisasi DAP Anthony Lok, beberapa minggu ini PH dan sekutunya telah meneroka dua kombinasi pilihan bagi jawatan Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Kombinasi pertama melibatkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Mukhriz Mahathir sebagai timbalannya. Bagaimanapun, ia tidak menerima sokongan daripada sekutu PH. Justru cadangan baru dibangkitkan, iaitu menggandingkan Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri dengan Anwar sebagai timbalannya. Menurut Lok, ketika mesyuarat PH Plus pada 9 Jun, kedua-dua pilihan itu dibincangkan dengan warisan membantah kombinasi Anwar Mukhriz dan Mahathir mencadangkan beliau diberi masa 6 bulan untuk memimpin. Kemudian satu mesyuarat susulan dibuat pada 13 Jun untuk meneliti pilihan kedua, iaitu menggandingkan Mahathir bersama Anwar selepas kombinasi Anwar Mukhriz menemui jalan buntu. Kata Lok, dengan pilihan gandingan Mahathir Anwar itu, mereka menyerahkan kepada Presiden PKR berkenaan untuk membuat keputusan sama ada menerimanya atau tidak. Tarikh akhir sepatutnya semalam, tetapi sehingga kini kita tidak mendengar apa-apa dari Anwar secara rasmi. Ini adalah kedudukannya sekarang, katanya. Dengan mengambil kira perkara itu, Lok menggesa PKR agar tidak berlengah dan menyatakan pendirian berkenaan perkara itu. Dalam wawancara eksklusif dengan Malaysia Kini hari ini, bekas Menteri Pengangkutan itu berkata, PKR sepatutnya menyatakan pendiriannya semalam 16 Jun, tetapi setakat ini ia belum disampaikan. Katanya lagi, penting untuk PKR menyatakan sama ada parti itu bersetuju atau tidak dengan cadangan itu. Perlu ada hala tuju jelas berkenaan langkah ke hadapan. Tidak boleh ada ketidakpastian, sebaik saja kita buat keputusan. Kita boleh melangkah ke depan. Inilah pendirian DAP. Kami memutuskan untuk bercakap secara terbuka hari ini kerana kami mahukan keputusan. Kami mahu tarikh akhir ditepati dan tidak mahu sebarang kepimpinan yang tidak tegas dalam PH, katanya. Terdahulu hari ini, Anwar memohon maaf bagi pihak PH kerana belum dapat memuktamadkan calon Perdana Menteri. Warisan bantah kombinasi Anwar Mukhriz. Sementara itu, Lok berkata beliau diberi kuasa oleh DAP untuk menyatakan secara terbuka perincian rundingan dalam PH Plus kerana tarikh akhir 13 Jun untuk PKR sudah berlalu. Kini masanya untuk meletakkan hal ini dalam perspektif. Kami tidak mahu penyokong kami dalam keadaan terawang-awang. Perlu ada hala tuju jelas daripada kepimpinan. Semua orang keliru dengan apa yang sedang berlaku. DAP sedia untuk bercakap kerana tarikh akhir telah berlalu semalam. Kami ada tanggungjawab untuk memaklumkan penyokong, anggota parlimen dan ahli berkenaan apa yang berlaku dan pendirian parti, katanya lagi. Lok menjelaskan bahawa DAP konsisten menyokong Anwar sebagai calon Perdana Menteri sejak 7 Januari 2018 ketika bersatu menyertai PH. Pada hari itu, penandatangan untuk keempat-empat parti menyatakan mereka menyokong Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Anwar akan menggantinya. Sebaik sahaja selepas langkah Sheraton, kata Lok, PH sekali lagi menegaskan sokongan kepada Anwar untuk membentuk kerajaan baru, tetapi ketua pembangkang itu tidak dapat menarik sokongan yang mencukupi. Susulan itu, PH setuju untuk menyokong Mahathir sebagai Perdana Menteri baru, tetapi ia sudah terlambat memandangkan Istana Negara telah memutuskan pada 29 Februari bahawa Muhyiddin Yassin memiliki cukup sokongan untuk menjadi Perdana Menteri baru. Selepas pertukaran kerajaan, Lok berkata, parti-parti dalam PH serta sekutu mereka meneroka kemungkinan untuk membentuk semula kerajaan demi memenuhi mandat pengundi. Katanya mengambil langkah sebaliknya merupakan suatu yang tidak bertanggungjawab.
Bagi DAP, kami tidak boleh mengecewakan penyokong kami. Jadi kami perlu mendapatkan semula mandat rakyat. Kami tidak akan kata kami sedia untuk kekal sebagai pembangkang kerana rakyat mengundi PH untuk menjadi kerajaan. Mandat kami telah diambil, maka kami perlu cuba yang terbaik untuk mendapatkannya semula, katanya lagi. Ketika peringkat awal perbincangan, Lok berkata PH telah mencadangkan kombinasi Anwar Mukhriz, tetapi Warisan tidak setuju dan maka kombinasi Mahathir Anwar dibangkitkan. Beliau berkata Warisan tegas mahu Mahathir memimpin kerana parti itu percaya beliau mampu mendapat jumlah sokongan yang diperlukan untuk membentuk majoriti. Mahathir juga mencadangkan beliau diberi 6 bulan untuk memimpin sebelum menyerahkannya kepada Anwar. Bagi kami, dua pilihan telah pun dibincangkan oleh PH dan pendirian alternatif fallback position kami adalah untuk Mahathir memimpin dan kemudian Anwar mengambil alih selepas selama masa. Selepas keputusan itu, kami memutuskan bahawa kini terpulang kepada Anwar sama ada beliau setuju atau tidak. Tarikh akhir sepatutnya semalam. Setakat ini kami belum mendengar apa-apa keputusan daripadanya, katanya lagi. Dalam perkongsian berita yang berkaitan, tak adil untuk Anwar dipaksa terima Dr. Mahathir, calon Perdana Menteri, kata Nick Nazmi. Beliau berkata ia selepas mengambil kira rekod Mahathir dalam isu peralihan kuasa yang menurutnya menimbulkan ketidaktentuan ketika pentadbiran PH. Setiausaha pengelola PKR Nick Nazmi, Nick Ahmad, berpandangan tidak adil bagi Anwar Ibrahim untuk dipaksa menerima Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri PH+ selepas apa yang berlaku sebelum ini. Nick Nazmi membangkitkan apa yang menurutnya sebagai ketidaktentuan dalam isu peralihan kuasa sebelum ini. Tidak adil untuk memaksa Anwar untuk menerima Mahathir sebagai calon PM ke-9, apatah lagi dengan apa yang beliau lalui sebelum ini. Tambahnya pula rekod Mahathir dalam isu peralihan kuasa yang menimbulkan ketidaktentuan ketika PH memerintah sebelum ini, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau juga menyasarkan Mahathir berkenaan tumbangnya pentadbiran PH pada akhir Februari lalu. Krisis politik yang kita lalui selepas langkah Sheraton sebahagiannya berpunca dari tindakannya meletak jawatan tanpa berbincang dengan rakan-rakan PH dan keyakinan bahawa ahli-ahli Parlimen UMNO dan PAS bersamanya, katanya. Katanya lagi, negara memerlukan permulaan baru dengan kerajaan yang bersih dan fokus kepada rakyat, dan Anwar adalah orang terbaik untuk memimpinnya. Dalam satu wawancara bersama Malaysia Kini, Setiausaha Organisasi DAP Anthony Lok mendedahkan perancangan PH+ yang antara lain mencadangkan kombinasi Anwar Mukhriz, Mahathir sebagai calon Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Susulan penolakan Warisan kombinasi Mahathir Anwar dikemukakan. Kata Lok, mereka menyerahkan kepada PKR sama ada untuk menerimanya atau tidak, dan sehingga kini parti itu belum membuat keputusan. Dalam pada itu, Setiausaha Politik Anwar, Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak, menggesa DAP dan Amanah untuk menyatakan pendirian untuk menyokong Anwar. Anwar berdepan dengan pelbagai cabaran dan sering dilabel sebagai sangat liberal dan tidak dekat dengan komuniti Melayu. Ekoran kesetiaannya terhadap DAP, tindakan dan kenyataan daripada DAP dan Amanah tidak berdiri teguh di belakang Anwar adalah sesuatu yang mengecewakan dan tidak bersikap kepimpinan, kata pengurusi PKR Perak itu dalam kenyataan. Dalam perkongsian berita yang lain, sudahlah berpolitik Datuk dan Tan Sri, kata Bond. Pelakon dan penerbit filem itu berkata rakyat bawahan bukanlah boneka atau daun teruk. Brown Pallery menyatakan rasa bosannya melihat kemelut politik yang belum menampakkan kesudahan ketika rakyat terbanyak berdepan kesukaran hidup seharian. Pelakon dan penerbit filem itu berkata, semua ahli politik harus berhenti daripada menjadikan rakyat sebagai mangsa keadaan. Datuk-datuk dan Tan Sri sudahlah berpolitik. Kami semua di bawah ni dah jelik dengan sembelit politik kalian. Kalian punya jongkang jongkit, kami yang tersepit. Kalian kata kalian berkorban, tapi hakikatnya kami yang terkorban, katanya. Melalui kenyataan dibuat di akaun media sosialnya,
Pelakon My Stupid Boss itu turut memuat naik pautan berita mengenai kadar pengangguran yang meningkat 5% pada April lalu. Justru Bron atau nama sebenarnya Nasrul Suhaimin Saifuddin berkata, sudah sampai masanya rakyat mengubah cara mengundi daripada memangkah mengikut parti kepada memilih calon yang benar-benar tulus berkhidmat. Dah sampai masa kita ubah daripada pangkah ikut lambang ke pangkah orang yang nak berkhidmat di kawasan kita. Kalau parti letak salah calon, biar parti hadap kesan dari mainan politik mereka sendiri. Rakyat bukan boneka, rakyat bukan daun teruk, siapnya. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Cukup-cukuplah bangkitkan isu calon PM untuk PH, kata Azmin. Bagi kerajaan PN pula, kata Menteri Kanan tersebut, keadaan aman kerana sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 bulan lalu, orang tak bertanya lagi siapa Perdana Menteri seterusnya. Bekas Timbalan Presiden PKR Azmin Ali menasihatkan Pakatan Harapan PH agar cukup-cukuplah membangkitkan isu pemilihan calon Perdana Menteri. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri mendakwa keadaan sama sekali berbeza dalam Perikatan Nasional PN yang mentadbir negara sejak 3 bulan lalu apabila isu Perdana Menteri tidak dibangkitkan lagi. Cukup-cukuplah sehingga hari ini pun tak selesai lagi nak pilih siapa calon Perdana Menteri. Kalau itu tidak boleh diselesaikan dari tahun 1998, rakyat diheret ke jalan raya, rakyat diheret ke kencah politik kerana dua individu ini. Kalau tidak A, B. Kalau tidak B, A. Katanya dipercayai merujuk kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim dan Ahli Parlimen Langkawi Dr. Mahathir Mohamad yang kini menjadi tumpuan ramai kerana bakal dinamakan sebagai calon Perdana Menteri PH. Kedua-dua tokoh berkenaan pernah berseteru pada 1998 apabila Anwar disingkirkan daripada jawatannya sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Presiden UMNO oleh Mahathir. Bagaimanapun, kedua-dua mereka berdamai sebelum PRU ke-14 pada 2018 dan menyaksikan PH mendapat mandat rakyat untuk menjadi kerajaan sekaligus menolak UMNO BN daripada kuasa. Namun peristiwa langkah Sheraton dengan Azmin menjadi antara watak penting menjayakannya, membolehkan PH dijatuhkan dan PN muncul sebagai kerajaan baru. Bila selesai masa ala negara, namun pengkritik menegaskan PN menjadi kerajaan tanpa mandat rakyat kerana tiada mana-mana parti dalam gabungan tidak berdaftar itu, kecuali Bersatu, mendapat mandat dalam PRU ke-14 lalu. PH disebut-sebut memiliki sokongan mencukupi untuk menguasai semula kerusi parlimen jika isu calon Perdana Menteri dapat dimuktamadkan, sekaligus mengembalikan semula Putrajaya kepada mereka. Terdahulu, Azmin ditemui media semasa menghadiri majlis penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 2019 di Menara MITI di Kuala Lumpur. Menurut Azmin, PKR harus bertanggungjawab berhubung isu tersebut kerana ia membuktikan bahawa seseorang dalam parti itu perlu melakukan sesuatu kerana didakwanya membuat anggota berasa muak. Sampai bila kita nak selesaikan masalah negara? Jadi saya ingat sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 bulan, PN menjadi kerajaan, orang tak tanya dan siapa the next PM, Perdana Menteri seterusnya, aman 3 bulan katanya. Dalam perkembangan lain, Azmin berkata, Malaysia tidak akan membayar sebarang pampasan kepada Singapura berhubung projek kereta api berkelajuan tinggi HSR yang menghubungkan republik itu dengan Kuala Lumpur. Kata Ahli Parlimen Gombak, itu penangguhan projek berkenaan merupakan persetujuan bersama kedua-dua negara. Bagaimanapun, Azmin berkata kedua-dua negara akan mengadakan pertemuan tidak lama lagi bagi membincangkan lebih lanjut perkara tersebut. Pada prinsipnya, kami bersetuju bahawa projek ini membawa keuntungan kepada kedua-dua negara, tetapi kita perlu membincangkan isu teknikal projek ini kerana perlu mengambil masa yang lama. Pada prinsipnya, kami bersetuju bahawa projek ini membawa keuntungan kepada kedua-dua negara, tetapi kita perlu membincangkan isu teknikal projek ini kerana perlu mengambil masa yang lama. Kalau boleh selesaikan keseluruhan perbincangan dalam 3 hingga 4 bulan, pasti kita akan bertemu lagi.
Buat masa ini, pasukan teknikal kita akan bertemu selepas Aidilfitri, katanya lagi. Sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.